Jadi dia kita ada boleh buat dua proses. Sekarang ni base ni DI yang base DI yang tak ada sebarang proses lah. Dia direct daripada DI. Make sure dia tak ada sebarang noise ataupun buzzing yang apa, ground loop lah. Pada DI biasanya dia punya noise agak kurang lah kan. Kurang Jadi apa yang selalu saya buat bila saya dapat macam ni, bila saya buka EQ dulu, frekuensi bass selalunya akan duduk di antara 60 ke 110 area sini lah. 100 lebih kurang daripada area 60, 80 ke 110 sini. Ni ada tempat bass lah. Jadi apa yang selalu saya buat, mula-mula saya high pass, memang saya akan buat filter dulu. Saya akan buat low cut dulu. Kita akan low cut dalam lebih kurang 50 macam ni. Okay. Supaya kita bersihkan dulu noise yang tak perlu lah. Lepas tu bass ni pasal bass ni belum ada efek, kita just kosong kan. Dia ada dua tempat yang kita boleh highlight dia. Satu, kita boleh highlight dia di somewhere area 110 ni. 110 dia pun tajam sikit bunyi yang. Satu lagi, kalau rock kita nak bunyi tali yang macam tak kan. Satu lagi dia dekat area sini. Ni. Dia kalau ni pasal dia tak ada main ni. Tapi kita dia ke area 1K, 1 hingga 2K ni. Ni bunyi tempat bunyi tali ni. Kalau kita rock kita tambah. Tapi kalau kita pop selalunya kita potong. Kita nak dia bulat kan? Ya, nak bulat. So kalau kita bulat yang 110, 100K ke atas ni, kita akan cut macam ni lah. Kemudian sama ada cikgu nak re-amp. Kalau cikgu ada re-amp, cikgu keluarlah bunyi ni ke re-amp. Ke bass lah. Ke bass amp ke apalah. Kalau bass dia main tak stable, macam kata brother ni main tak berapa stable agaknya kot ni. Ada tempat yang tak stable. Dia main ada kuat pelan Jadi kalau macam ni, selalunya saya akan compress sikit supaya dia duduk rapat sikit lah. Dia tak dia tak kuat pelan sangat. Jaga leveling je lah. Kita jaga leveling je lah. So compressor dalam 4, dia punya ratio dalam 4. So dah dapat level macam ni. Selalunya saya akan pakai VST je. Saya jarang pula pakai benda-benda yang macam di luar. Bass jarang saya re-amp. Pasal kadang-kadang kita re-amp bass ni dia jadi lambat sikit. Kalau kita di dalam, kalau kita pakai dalam ni, dia bunyi dia tepat. Jarang kita re-amp. Tapi kalau kita nak re-amp bass, memang kita nak kena pakai amp tu nak kuat sangat. Sangat kuat. Memang boleh sampai kena bergegar rumah tu baru dia dapat level, dapat tone tu. Selalunya amp pun nak sampai 100 watt baru dia dapat. Jadi selalunya saya akan guna VST lah. Apa yang ada yang boleh kenaan dengan bass lah. Contoh macam apa kat sini kita bass boleh pakai kita boleh pakai guna gitarik pun boleh. Gitarik ada bass. Ada bass lah. Kata gitarik. Dekat sini kita boleh dapatkan gitar bass amp ni macam ni kan, Bass Pro Clean. Ni apa? SVT ni apa? Impact. SVT Impact kali tak? Impact SVT ni Impact lah. So selalu saya pakaikan macam ni je lah. Saya pakaikan amp macam SVT ni. Kemudian saya kat sini saya start buat bunyi lah, saya nak lah. Kuat tu dia punya compression. Saya selalu pakai yang lebih pakai macam, saya suka pakai yang apa? Saya suka pakai VST untuk bass pasal dia tepat bunyi dia lah.
Cara ambil level dia sama juga, kita pakai MV meter tu lah. Itu kita dapat tepat dia. Ni bunyi DI dia. Ni bunyi yang dah M lah. Dia kalau macam kalau kita EQ saja kan, kalau EQ sajalah kan, boleh dapat ke sound apa nama kabinet macam apa VST tu? Kalau pakai EQ je tak dapat. Tak dapat kan? Kita kena pakai sekurang-kurang macam ni kan. Hmm. Selalunya saya dah macam bila saya dah letak macam ni, Ha. dah dapat bunyi ni, saya lepas tu baru saya EQ sekali lagi. Ya cikgu, ada isteri saya panggil. Okey, silakan. Bum 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 bum. Okey. Alright, no problem. Selalunya kalau saya dah dapat bunyi apa yang saya nak macam ni kan, kata ini contoh-contoh lah, lebih kurang lah ni. Bass pun sama juga cikgu. Bass selalunya dia jangan buang dia punya mid lah, biar dia bunyi dia honky sikit. Macam ni. Kalau kita bass tu terlalu dia bulat sangat sampai dia tinggal sub bass tu, Oh ya. kita tak dengar. Kadang-kadang orang pakai apa nama dia sampai kata apa buang apa nama yang kata apa mid ke atas tu kan. Dia buang Sampai sangat kan. hilang, nak bulat sangat lah tu. Kadang-kadang bila kita bulat sangat dalam lagu tu tak dengar bass lah. Kecuali memang kita nak bunyi macam tu, kata main lagu macam kita main reggae ke apa, mungkin kita nak bunyi itulah kot. Yalah mungkin kot. Tapi kalau selalunya tak adalah sampai macam tu sekali kot nak buang. Ada juga saya tengok ada juga dia orang buat sampai sebenarnya tak nak dengar langsung ke bunyi apa. Yang frekuensi yang ke atas yang tinggi kan. Takkan tak nak dengar langsung kan. So kelalunya saya akan macam ni, lepas saya letak VST ke apa, saya akan EQ sekali lagi lah. Yang ni EQ bahagian VST lah kan. Buang ni juga lebih kurang 120 lebih kurang. Dia selalu yang jahat. Sorry, dekat bass yang jahat ni selalu dekat note A. Note A tu agak jahat sikit lah. Jadi kita selalu cut sikit dekat bahagian 110 juga 100, 110 kita kurangkan sikit level lah. Jadi dia tak macam membobok sangat bunyi dia lah. Ni kan bunyi tali ni kan. Dia ada bunyi tadi. Kita nak dia. Kalau nak lah, kalau tak nak dia bagi metal biasa mau tu. Kalau metal memang nak kadang-kadang tu kan. Kalau lagu pop kita buang lah. Sampai bulat lah. Tapi jangan bulat sangat sampai hilang bass tu punya mid lah, honky tu lah. Yang macam ni lebih kurang 110 ni kita kurangkan sikit untuk dia jangan, supaya dia rata bunyi dia je. Kalau macam ni dia rata kan, dia tak terlalu macam tercampak-campak sangat lah. Macam ni kalau saya buat bass lah. Ni selalunya ni transaksi apa je? Dah masuk. Tiba-tiba terperanjat. Ni selalunya macam ni lah saya punya proses bass. Yang kalau secara ringkasnya lah, bunyi DI dulu, lepas tu saya letak saya akan EQ sikit dulu DI tu, yang bunyi raw tu, bunyi dry. Dapatkan bunyi, kemudian saya pakai macam gitar rig ke apa, kalau saya tak reamp lah. Tapi kalau rock saya reamp. Kalau macam yang dalam Cubase sendiri kan, kan dia ada VSTI juga. VSTM dia ada satu lagi, dia ada VSTM tu kan. Boleh juga, tapi bunyi dia agak
tak realistik sangat lah. Betul lah. Saya pun try. Ni kan. Aduh, susah tu cari sound Ni pakai yang tu. yang pakai benda ni kan. Ha, Saya tak berapa sangat, susah nak dapat bunyi. betul lah. Dia ada satu lagi tapi saya tak, dekat sini saya tak ada. Dia ada satu yang lagi realistik, nama dia kejap Nama dia Soft Tube something. Kejap Ni cikgu nampak ke saya share ni? Nampak? Alright. Yang bayar punya ke? Saya tak tahu kalau dia ada crack ke apa, saya tak pasti. Soft Tube M Room ni, M Room ni. Saya pakai ni pasal saya pakai UAD, dia memang ada sekali dalam tu. Dia duplicate segala bunyi macam bunyi Marshall M, bunyi Ampeg ni semua dia duplicate. Dia macam mana Beast M dia? Ini dia baik macam dia punya effects lah. Kalau kita tak nak effect ni, dia ada room dia saja. Manalah gambar room dia? Tak ada pula room dekat sini. Tunjuk. Saya rasa kalau macam ni pirate, kalau crack ada kot. Yalah, biasa yang kadang-kadang kita VST ni yang kita tak sangka bagus yang ini secara tak sengaja je. Saya tengah sibuk masa tu, saya tengah nak cari apa yang boleh ganti supaya saya tak payah nak apa? Tak payah nak reamp bass kan, pasal susah. So saya cuba ada dia macam ni, dia punya software dia macam ni tu. Dia memang bagi dalam bentuk macam kata apa, nampak room semua kan. So kita boleh adjust mikrofon ni berapa jauh, berapa tinggi. Ni dia ada boleh untuk bass, untuk gitar. Ni untuk gitar metal yang ni. Yang ni untuk gitar yang bunyi macam popnya clean semualah. Tapi saya tak jarang gitar, saya jarang pakai lah. Tapi saya selalu pakai ni, bass ni. Dia bass room ni, bass dia pun ada banyak, ada 3 kabinet lain-lain. Bagi beginner cukup tu. Banyak lagu saya yang popular hit macam cikgu pakai ni je. Simple lah. Berapa ringgit juga tau. Ini 159. kalau beli mahal kot. Pasal saya dapat ni dalam pack. Kalau cikgu boleh cari crack, saya rasa ada je tu. Kalau kat Shopee ada tu. Bukan pun saya bila crack ni takut dia tak jalan bukan. Apple ni payah betul lah. Yelah Apple. Ya Allah, cikgu pakai Apple. Saya lupa cikgu pakai Apple. Bukan pakai Apple ni memang susah betul lah. Satu, dia ada tapi jarang lah jumpa. Jarang Yang ini saya pakai sekarang banyak dalam recording saya pakai ni. Tapi kalau saya tak ada benda ni, saya memang pakai benda lah ni. Yalah. Sampai saya cari Guitar Rig 5 pun tak ada. Tak ada bukan tak ada. Dia tak macam Yalah, untuk Mac dia tak ada Bila dia ni memang dia minta suruh bayar lah. Yalah, faham lah tu kan. Bukan apa nak sebab Guitar Rig bagi Windows senang. Yalah, betul lah tu. Yalah, Mac kan. Mac kan biasa dia memang lebih suka yang ori semua. Yalah. Saya pun dulu loncat ke Windows ni pasal benda lah tu juga. Pasal dekat Mac ni dia tak ada crack kan. Pasal awal-awal dulu. Awal-awal dulu lah. Lepas tu malaslah saya memang pakai. Saya memang mat Mac je. Apa-apa je Mac tu yang terror lah. Tapi kemudian bila dia start rosak, bila dia dah start software tak support banyak kan. Yalah, banyak tak support juga satu hari. Saya loncat pergi ke Windows lah. Terus saya tak pernah patah balik lah. Yang saya paling kecewa sekali sebab saya beli second Ediro lah kan. Langsung tak jalan Aduh, tak jalan. Dia tak support langsung Saya lupa. Cikgu Mojave tu apa benda kalau biasa yang orang pakai Mojave yang ni untuk apa? Mojave. Apa benda tu Untuk apa dia? Tak tahu yang Mac biasa dia orang install guna Mojave kata kan. Saya tak pasti lah tu. Saya pun maknanya yang macam yang tak boleh pakai dalam Mac. OS dia tu ke? Saya tak pastilah tapi yang saya tahu kalau OS Mac ni dia ada beberapa version dia yang boleh pakai banyak benda. Satu High Sierra, satu Mojave. Mojave tu dia software dia sebelum Apple tu dia pergi online yang semua benda tak boleh tu. Stres dengan ni dengan stres. Sebab saya loncat, saya terus semenjak tak boleh tu saya, kalau saya tunjuk kat cikgu pun cikgu rasa saya macam nampak macam kerek kan. Nah, saya tunjuk kamera saya je tu MacBook saya tu.
Hmm. Saya pakai Catalina ni. Catalina banyak benda tak support Oh, banyak. Banyak benda Catalina paling banyak tak support. Saya tahu yang dia sampai 10.5 Mojave. Tu saya Ya, rasa macam nak format yang pakai yang apa. tukar Mojave Nah, lagipun yang ni pun 2012 kot ni pun. Saya memang saya memang kerja saya masih pakai Mac, saya pakai Final Cut, AutoCAD saya pakai Mac. Tapi memang itulah, MacBook saya ni memang dah lama lah saya jadi sendal kipas tu je lah. Yang masih kerja pakai ada lah satu, tapi tak pernah buat muzik dalam tu. Jarang sekali-sekali kalau saya nak orang nak pakai Logic baru saya keluarkan. Ataupun saya nak buat kerja yang Final Cut Pro punya benda kan, baru saya pakai dia lah. Kalau tak, saya tak Sebab saya rasa persoalan ni saya pernah tanya dengan cikgu kan, kenapa tak guna Mac kan. Cikgu ada bagi tahu dulu, sombong juga pakai Mac kan. Tu rasa lah. Dulu kalau sebelum zaman Steve Jobs mati, Mac tu memang kuat untuk saya. Oh, Lepas Steve Jobs mati, dia bawa sekali Apple dia mati. yalah. Mau orang-orang pakar dia semua lari pergi Windows. Windows kot agaknya lah kan. Tapi betul saya kata semenjak lepas Mojave memang Cubase tak support. Banyak yang masa yang sebelum-sebelum ni yang mana belajar dengan saya kan. Mengeluh pasal benda ni kan, kata. Tapi apakan daya, benda dah pakai Mac, kena jalan terus lah kan. Dah lah beli mahal. Kena pula yang baru-baru beli yang belanja, ya Allah, 6-7 ribu beli MacBook Pro tu kan. Ya, kesian. Tapi apa nama Mac Mini tahan juga 2012 ni. Mac Mini kalau 2011-2012 tu tahan, boleh buat muzik, tak ada masalah. Sampai sekarang ni. Mac Mini memang tahan. Saya akui benda tu tahan. Saya ada beberapa yang masih dekat sekarang mana yang saya pakai. Saya tak salah UPSI masih pakai Mac Mini dalam kelas dia orang. Oh. Yang dia orang punya tu memang 2012. Sampai sekarang masih jalan, tak ada masalah. Tapi bila dia update software, ada problem. Bila update software je nangis. Yalah, nak format balik ni bukan senang ni. Itu pun satu masalah juga kan. Jadi kalau kalau cikgu nak cari tu, satu pakai tu. Saya ada satu lagi, kalau tak tahu kita try kalau dia ada Mac lah kita doa ada Mac. Yang ni ada Mac ke? Yang ini cikgu, Softtube ni saya rasa ada untuk Mac. Satu lagi, ada satu yang free nama dia Bass Professor. Saya tak tahu masih ada lagi ke untuk Mac, nama dia Bass Professor ya. Pro, mana Pro je Professor. Ada Mac, nampaknya ada. Saya nampak ada tadi. Ni benda ni. Dia ni pun alah Windows saja. Tak jadi cikgu, tak ada cerita. Nanti cikgu kecewa. Buat sedih. Tak ada. Tapi tak ada masalah sebenarnya kalau yang ni boleh pindah ke PC saya satu lagi. Buat kejap lepas tu datang balik kan. Buat kejap datang balik tapi cuma kalau contohnya saya dah install apa nama Mac kan. Dalam Mac, maknanya boleh install lagi ke dalam apa PC tu? Apa ni Cubase tu? Cubase. Dia sebenarnya kalau cikgu nak macam tu, cikgu kena beli kunci tu. Jadi cikgu boleh pindah USB key tu. Dia macam ni. Ya. Dia iLock ah. Dia macam iLock. Cikgu kena pindah-pindah kunci tu lah. Saya pun ada kunci ni, sekarang saya cabut ni Cubase saya ni padam lah kang. Saya memang tahu saya. Saya pakai saya install saya punya Cubase saya tu memang saya letak dalam kunci tu. Jadi saya boleh bawa pergi mana-mana, saya dekat rumah sini atau tukar kat saya punya laptop ke apa kan. Jangan baik pakai iLock je tu kan, lebih kurang iLock lah. Lebih kurang iLock. Yang Bass Professor ni dia lebih kurang macam macam yang saya tunjuk tu, tapi dia lebih macam kita boleh control kita punya DI tu, dia akan simulate bunyi apa? Bunyi amplifier lah. Kita boleh tengok frekuensi mana yang ke atas atau ke bawah. Kalau di ke bawah ni dia out phase, ke atas ni dia in phase lah. Okey. Yang ini free. Ni pun baik. Ni free. Tak payah. Untuk Windows banyak tu free. Padahal yang mula banyak Mac dulu yang buat recording semua ni kan. Mac dia tak tahulah, dia semenjak dia buat Logic semua tu, dia macam nak kawal, tak nak bagi orang pakai benda lain kan. Dia nak suruh pakai barang dia je kan.
Itulah kau. Itu yang tak berapa best kat Mac tu. Hmm. Pasal banyak software bagus-bagus yang tak boleh pakai kat dia. Tu ya. Ni bagus tapi tak boleh pakai kat dia. Aduh. Tapi kalau Softtube ni memang ada kot. Memang Softtube ada ni rasanya. ada. Cuma M-Room ni berbayar lah, pandai-pandai lah kan. harga dia pun boleh tahan juga kot ni. Satu mau 600 tu ni. Buat apa lah Mazir? Berapa harganya Tapi ni? kalau terdesak boleh pakai kan. Tapi lah kalau nak beli kerana satu mata-mata nak dapatkan bunyi bass tu kan. 69 USD juga. Oh, 69 murah tu. Oh yeah. Dah betul, bagi bukan nak sombong lah kan. Untuk Oh, suatu software biasa bagi saya, kalau bawah jangan 100. kata 500 USD yang tu memang bagi Itu saya mahal lah kan. Tapi kalau macam ni bawah 100 USD tu kira affordable lah. Affordable lah. affordable lah. Faham? Lagipun penggunaan dia macam kalau banyak orang sekarang kan pakai DI semua kan. Jadi berbaloi lah kita nak pakai nak pakai reamp. Memang tak dapat kat rumah ni kalau dengan bass. Bukan semua boleh dapat pakai ya. Betul juga Hmm. Kalau tak salah saya kalau cikgu bayar yang kalau berbayar yang Softtube ni, Ni. cikgu dapat semua benda ni lah. M-Room untuk Marshall Edition. Semua benda ni dapat lah. BST lah. Tapi itulah ada Mac kita. Kalau tekan add to chart. Sekejap saya nak cari mana dia punya spek ni. Banyak pula dia punya bagi ni. Ya, banyak Mic option dia boleh pilih mic semua ni. Sebab harga dia pun, aduh, iRig apa, gitar rig pun dah berapa ratus. Gitar rig. Dia 10.3, dia boleh Mac OS 10.13. 13 tu boleh kot. Kan 13 apa? OS 13 is more kita panggil apa? Dia panggil apa nama? entah. Kita tengok je. Kira pun High Sierra. Boleh lah. High Sierra ke atas. Serah ke atas boleh pakai ni. Tapi yang ini memang cikgu check it out lah, cikgu try. Tapi saya punya ada benda, saya ada bass ni dengan 3 ni lah yang ni. Tapi saya rasa yang 69 USD ni dapat semua ni kot ni. Dia kata murah tu, tinggal dia potong 149 tu. Dia tengah sale ke apa ni kan. Tengah sale tu. Ya, ni memang tu macam Mac berani dia. Tu dia. Semua VSCI semua main. Saya gitar boleh, dia simulator ni memang simulator lagi bagus daripada gitar rig lah. Ni ke? Bunyi M sebenar. Allah, baik beli ni daripada gitar rig ni tu. Saya tak pernah pakai yang macam benda-benda yang ni lah. Tapi saya tahu dia boleh macam ni dia boleh, kita boleh mix and match macam ni lah. Ramai orang tak tahu benda ni. Saya rasa benda ni tak berapa popular. Tak berapa popular. Betul lah. Saya tak pernah guna yang ini. Tapi saya pernah pakai yang tadi tu lah. Ada bunyi ke? Boleh dengar ke bunyi dia? Kejap kita try bunyi. Ada dia sample tu. Dia tahan juga. Boleh tahan. Kalau bass DI M-Room bass. Ni bass saya memang pakai lah. Saya memang nampak. Boleh tahan lah. Kalau nak cuba mungkin boleh download trial ke apa cikgu try lah dulu. Mana tahu berkenan. Lepas tu kalau boleh beli. Ni boleh try now ni. Mungkin dia boleh download trial dulu kot. Demo license tu. Demo dulu kan. Dia rasa berkenan. Apa lagi? Cam-cam. Kena racun. Masuk. Okay. Saya pakai ni memang untuk bass. Sangat-sangat pakai untuk bass. Gitar saya tak pernah pakai lah. Pasal gitar saya reamp. Yalah. Tapi bass tak boleh untuk saya. Kalau bass untuk reamp, kita membazir sikit masa. Membazir time. Pasal bass tu kita nak tepat bunyi dia, nak tegang kan. Kadang-kadang kita reamp tak betul, bunyi dia longgar. Saya lagi prefer pakai VST lah. Takat ni macam ni lah. Okey, tu untuk yang itu untuk apa? Kita panggil apa ni? Bass lah. Macam ni saya buat. Kalau gitar, kita pergi gitar pula. Lagu ni tak ada gitar. Gitar dia tak sedap. Kita cari gitar yang sedap sikit. Ni boleh ni dalam sehari ni ada main gitar tak?
Load jangan tak load, cepat. Degil. Okey. Okey. Ni saya buat tu hari ni dalam sehari beria kononnya tu. Berangan. Berangan jadi kit. So kalau gitar pun macam mana power chord saya ni? Ada tak power chord? Ada. Okey, ni power chord. Center kejap. Kalau gitar pun saya selalu EQ macam ni je. Saya pakai gitar rig ni, saya pakai gitar rig lah, total gitar rig macam ni. Pakai 1 amp. Distortion pedal pun tak ada. Kemudian saya punya EQ tu saya hanya buang bunyi yang dia bunyi yang apa? Gelembung tu. Tu. Pasal gitar kita nak garing kan? Nak dia kan? Ini je saya buat. EQ saya tak banyak lah. Saya yang penting kalau gitar ni dia punya karakter mid. Jangan kita buang mid tu. Saya ada lagu fast satu yang saya buat itu hari Cap. Lagu ni tak cukup. Jadi kalau macam yang biasa kan saya tengok kalau bentuk EQ lah dalam apa nama? Kalau kita kan trash je dia buang mid. Betul ke yang buang mid tu okey, tapi dia tak boleh buang terlalu banyak sangat. Jangan sampai hilang dia punya karakter gitar tu sampai kadang-kadang macam saya dengar apa nama Megadeth kan, macam Megadeth. Mid dia tinggi kan? Mid dia tinggi. Metallica pun sama. Ada mid dia ada tinggi sikit kan? Ni gitar saya ni yang saya buat baru ni. Saya buat backing track ni saya buat drop tuning ni. Drop tuning ke C. C. Ni saya dah mix. Dia kalau kita buang mid tu pun tak banyak. Kadang-kadang diorang saya tengok diorang buat macam yang mana yang buat metal kan. Saya tengok dia buang sampai apa? Sampai bawah sangat lah. Bawah sangat. Tapi sebenarnya kita tak perlu sampai ke bawah tu sangat. Ni dia. Saya tengok ada orang buat sampai macam ni kan. Betul. Macam kalau nak scoop sangat dah bunyi. Scoop sangat. Bila kita scoop sangat ni untuk saya dia nanti dalam lagu dia susah nak hidup. Dia hilang bunyi gitar. Dia dah ke arah bunyi macam bassy sikit kan. Macam ni saya cuba ni buat pakai drop tuning ni. Pasal ada yang minta kata macam ni kalau gitar tu drop tuning macam dia nak EQ. So saya buat lagu ni pakai untuk kelas tu. Jadi pakai tune rendah lah. Jadi untuk saya dia tak boleh buang banyak sangat. Dia hanya buang sedikit okey. Tapi bunyi mid yang kong tu itu karakter gitar yang kita tak boleh buang. Sayang lah bagi saya. Sound yang kita pun bagus lah untuk kalau bagi telinga yang kita pun tak tahulah telinga saya lah kan. Kalau scoop sangat macam bunyi tenggelam lah. Kita memang main metal. Saya pun minat metal benda-benda macam ni. Yalah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang budak-budak ni dia yang baru-baru ni dia dengar bunyi tu scoop tapi dia terlalu scoop. Main sikit je tu. Dia punya honky kong itu bunyi gitar tu. Ni saya compress sikit macam ni. Lepas tu saya EQ dia pun macam ni je. Sesimpel ni je. Tak banyak pun. Saya ni kalau berlebih sangat lah. Ini memang EQ, paling EQ berlebih. Kononnya kita nak pro lah kan. Sebenarnya kalau EQ betul dia memang sikit-sikit je ni je. Saya kadang-kadang bukan ni kononnya kata apa. Ni lah kita bila percaya dengan benda-benda internet macam ni lah jadi kan. Kononnya buang sampai 4K lah kan. Saya tak percaya benda tu semua lah. Saya selalu percaya telinga saya sendiri jugalah. Pasal kita je yang tahu bunyi kita nak tu kan. Bukan saya cakap orang kata apa, rasa tu macam tak sedap kan. Tapi ikut lah. Itu dia punya rule kot. Saya tak. Mana ada rules.
Saya lagi percaya gitar apa, percaya saya punya diri saya lah. Tapi selalu saya punya EQ gitar ni berpandukan pada drum saya tu. Yang tu yang kena kena ikut kan, sebab dia Ah, dia punya snare semua tu dia kena jaga ya. kan dia punya Jadi macam kata frekuensi. contoh, okay, saya buang ni dia macam tak ada apa pun, agaknya tak ada apa sangat. Okey, kejap saya tutup je So, saya selalu berpandukan pada drum saya ni. Kalau drum saya ni bunyi dia besar macam ni kan. Hmm. So, gitar saya tu memang saya nak kena boleh berlawan dengan bunyi drum tu lah. Kalau snare kita besar, gitar kita kena besar. Cuba bayangkan kalau kita scoop gitar kita. Contoh hilang mahal gitar tu. Tu kalau naikkan 1 kilohertz pun dah dia punya ni pun dah nampak dia punya ni kan. Macam ni kan. Saya suka macam ni. Iyalah, orang kata apa, macam-macam kita boleh dapat daripada sound gitar tu lah. Kalau kata minat dengan sound apa, lebih kurang 1K naik ke atas pun ada Baik. setengah orang suka kan. Macam ni kan. Ada setengah yang music ni. Saya kalau gitar, saya lah, saya punya minat mid saya mesti kena keluar. Saya tak suka mid tu ke bawah. Saya tak suka dia scoopy sangat. Scoop tak, yalah, bila kita dengar Kerry King main pun, mana gitar dia scoop sangat. Yalah, betul. Dia mid tu lebih memang keluar kan. Yalah, biasanya kalau kita metal ni dia orientation, gitar orientation kan. Orientasi gitar bukannya orang kata walaupun instrumen lain penting, tapi orang kata lebih pada gitar. Gitar tu mesti yang dia punya main lah kan. Metal. So kalau kita buang frekuensi gitar tu yang paling sedap tu, apa yang tinggal? Macam ni. Semua boleh buat lah. Kalau yang tadi frekuensi dia boleh cari boleh je. Dia sebenarnya tak ada masalah. Macam orang kata kena buang 4K baru bunyi macam ni. Saya tak percaya semua tu. Saya lebih percaya masuk solo ke macam solo pula? Solo memang total kita kena mid tu kena keluar. Kalau kita solo, kita buang mid tu, langsung tak boleh cut through langsung. Dari segi frekuensi tinggi pula macam 10K tu. Itu memang cita rasa. Untuk saya, kalau sepanjang saya belajar daripada dulu pun, 5K ke atas ni adalah cita rasa kita. Itu memang cita rasa. Pasal 5K ke atas ni dia bunyi pasir kan. Ya, ada setengah yang saya dengar lah, kalau yang 80-an saya dengar dia punya frekuensi yang 5K ke atas tu memang tinggi lah. Tinggi pasal dia nak solo yang lama-lama tu tajam. Tajam, dia nak tajam kan. Ni kan. Kalau solo lah kan. Saya tak suka sangat bunyi pasir tu punya tu kan. Gritty tu. Saya lagi minat bunyi yang mid macam ni kan. Ataupun macam ni lah. Ni bunyi gitar saya ni. Saya punya favourite macam ni lah. Jadi kalau nak buang sikit je. Dia sebenarnya EQ sikit je. Makin tinggi frekuensi, dia dah masuk ke tahap kita punya selera. Dia macam Saturni kan, dia punya sound orang betul tajam tu kan. Tajam. Paul Gilbert tajam. Memang bingit. Tu kata gitaris 80-an suka macam tu kan. Memang jenis macam tu. Macam kalau metal pun, kalau ikut metal pun, kita tengok metal yang mana pun. Kalau kita kata, kita jangan cakap Metallica lah. Metallica tu terlalu komersial sangat. Komersial lah. Megadeth, mana ada gitar dia sampai mati fragment, mana ada scoopy sangat. Yalah. Memang mid terkeluar kan. Yalah. Solo kalau solo kita kena mid tu kena keluarkan. Pasal karakter gitar memang dekat mid. Karakter gitar duduk dekat 1.3K ni. Ini karakter gitar. Dia punya fundamental sound. Elektrik gitar. Tak kisahlah 7 string ke 8 string ke 12 string ke metal ke pop ke apa, karakter gitar memang duduk kat 1.3K. Badan dia dekat area 200. Tu badan gitar. Karakter bila tali tu memang dekat 1.3K. Saya tak percaya juga dengan yang kata-kata buang 1K sampai ke bawah ni. Nak kopi.
Memang bunyi dia memang kita rasa, oh inilah bunyi metal. Pasal kita dia selalu dimomokkan bunyi metal macam ni kan. Dah, yang saya pasti kan, kalau kita ingat lah, mungkin sama-sama budak-budak dulu kan. Kalau kita EQ je apa nama, music kononnya rock kan, mesti ke bawah sini kan. Betul EQ tu jadi senyum dia senyum kan. Kononnya lah macam tu. Betul. Apa pengaruh dia saya pun tak tahu. Mungkin speaker dulu, yang dulu macam tahun 80-an, speaker macam NS10 ni semua ni, dia transistor punya speaker kan. Dia punya mid memang agak tinggi kan. Dia memang sengau kan speaker tu. Jadi dia nak buang sengau tu supaya telinga tak bingit, dia orang mula scoop lagu apa? Speaker tu. Dia dah jadi macam kata apa, benda tu kata apa, macam kata apa, dah tetap lah macam tu kan. Kalau dengan rock je ni. Rock kalau rock je mesti buang scoop semua tu kan. Tapi sebenarnya masa berubah, speaker pun makin bagus. Saya rasa benda tu dah tak ada kot benda tu kot. Tapi kalau saya tengok kan, kalau preset untuk rock macam tu lah. Kalau mana-mana ni sama, betul. Tapi tu kalau macam ni cikgu nak cakap kalau untuk saya daripada dulu, kalau saya rasa benda tu tak betul kat telinga saya, tak betul lah tu. Saya ni kadang-kadang terlampau ikut buku lah. Jadi dia kadang-kadang benda apa yang saya nak tak dapat. Faham. Terlampau ikut buku lah penon. Macam ni pun saya tengok saya punya EQ kat master ni. Saya tak scoop lagi, saya tambah lagi dia. Oh ni rock lah ni. Itu senyum lah tu. Saya kalau dengar, kalau mic tu buang, telinga saya tak puas. Dah bagi saya lah kan. Kalau kita buat cara cikgu tadi, kalau kita mic tu jangan buang kan. Terpulang pada pengguna, dia nak rendahkan. Kalau dia EQ kan. Kalau dia rasa macam ini tak baik, aku nak yang bunyi tu, EQ lah sendiri. Tapi kalau benda tu dah buang, kan jadi nak EQ tak payah lagi kan. Yang orang yang minat dengan ni terpaksa nak kita tinggikan sampai apa lebih pada 0 dB kan. Nak naikkan tak boleh. Kalau cut kita boleh kan, as a end user lah. Kita boleh cut, tapi kita nak dengar kita boleh tambah. Kalau tambah kita tambah noise. Yalah betul, tambah noise. Jadi saya tu bila saya masa awal-awal dulu pun saya pun sama juga macam apa pemikiran yang sama, saya akan buang scoop sound. Bila lagi masa zaman-zaman pakai Metazone. Memang buang mic tu sampai melekat kan. Pasir tu. Jadi bila makin lama saya kenal, bila saya makin lama saya dah belajar buat audio, lepas tu saya dengar balik, terutama macam saya ni memang Megadeth punya kaki lah. Saya memang Countdown of Destruction tu memang saya punya kitab lah tu. Bila saya dengar benda tu, tak ada pula dia scoop. Bunyi dia open. Jadi, bunyi kan. Dia punya mid dia rasanya macam tinggi je mid dia kan. Jadi kata, aku yang salah dengar ke, speaker aku yang rosak ke, ataupun yang dulu aja aku salah. Jadi bila makin lama teknologi makin bagus, kita boleh nampak, kita boleh tengok apa, pakai spectrum analyzer semua kan. Kata tinggi betul mid dia. Lepas tu mati fragment gitar, tak ada pula sampai distortion tu sampai hilang bunyi tali. Kita masih dengar dia punya tali bila dia petik tu, kita boleh dengar ting tak dengar kan. Mana taklah dia buang sangat mid tu. Saya paling suka kan kalau Malaysia punya Kid punya solo, search punya lagu, apa dia lagu ni, yang bunyi dia punya tu, bunyi dia punya tali ke, bunyi dia punya ni, tak tahulah kan. Masa dia mic, tak tahulah benda aku apa. Lagu apa lah, lagu yang album Karisma. Itu paling sound paling sedap sebenarnya tu. Dia punya ada satu solo tu dengan siap bunyi string lah, ting. Wah, sedap betul lah bunyi dia. Dia ada dua cara miking dalam gitar lah. Kalau kita nak pergi dekat area rock yang macam tu, selalunya kita miking amp
Satu lagi, yang ni saya belajar, saya tak tahu siapa Mak Saleh yang mana pakai. Tak salah saya Petrucci pun ada buat. Dia miking gitar elektrik tu sekali. Dia nak bunyi tali tu. Oh, maknanya dia mesti dekat dengan kabinet tu. Tak, dia miking lain. Dia Oh, miking macam mic lain. dia miking macam miking akustik tu. Oh, macam tu. Ah, Dia nak feel string tu, string dia, yang akustik je kan. jadi dia tindih dua lah. Hmm. Satu tu bunyi M yang gugup tu. Satu lagi tu dia akan miking dekat gitar elektrik yang masa dia main tu. Dia nak bunyi tali tu punya tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tu bunyi peak tu dia nak. Oh, Tak salah saya Petrucci buat ke? Bukan. Apa ni? Gitaris Testament siapa nama dia? Testament. Oh, ni Skolnick. Alex Skolnick. Alex Skolnick yang buat. Saya Allah, tengok. Skolnick. Ya Allah, idola saya tu. Tu Ya kita sama, Allah. kita punya metal sama je cikgu. Oh, saya punya tak tahulah. Orang tua tu, rasa saya kan, makin tua makin jadi lah. Dulu tak solong macam tu. Sekarang ni dengan rambut macam tu, dengan baju petak-petak bunga-bunga, main meletup nak mampus kan. Dah, yang setahu saya, masa zaman 80-an, dia tak solong macam tu tau. Betul. Tak sehebat tu. Sekarang dahsyat kan? Meletup kan? Ya Allah, sekarang ni, ayo Allah. Meletup tu lah. Betul. Saya tak sangka tau, sebab lama saya tak dengar Testament tau. Bila saya dengar live Testament, ya Allah, ni betul ke Testament ni kan? Kan? Dah lah muka dia, rupa dia dah lain kan? Dah lah nampak tak metal langsung dia tu kan. Tapi main meletup. Allah. Meletup main. Saya rasa meremang tau. Saya, Betul? Skolnick ni, ya Allah. Alex Skolnick. Saya belajar, saya dah pernah tengok Alex Skolnick punya video ke, dia tutorial dengan Michael Wagner ke. Dia dia miking. Lepas tu dia main gitar yang kita main sekarang. Lepas tu dia letak mikrofon dekat gitar tu. Dia nak bunyi tali tu punya ketak tu. Saya rasa untuk album Karisma tu ada lagu-lagu yang diorang buat macam tu pada kit. Mungkin. Mungkin. Ada kemungkinan. Saya tak boleh. Ataupun dia buat, dia main gitar tu dekat dengan apa nama kabinet. Mungkin. Mungkin. Salah kan. Tak tahu lah, mungkin. tapi takut mesti ada humming kan. Itu kemungkinan. Pasal diorang ni punya eksperimen dalam recording dahsyat. Yalah. Search, saya search, saya bukan nak puji lah kan. Dari segi sound dia, walaupun Karisma tu sound dia tak berapa ni kan, tapi orang kata dari segi eksperimen lagu dengan sound dia orang memang dahsyat. Memang dahsyat. Diorang berani eksperimen. Zairi masa dia punya engineer berani eksperimen. Dan diorang ni terutamanya Abang Yazid kan, arwah kan. Ya. Memang suka eksperimen. Dia pernah rekod lagu drum set dia semua snare. Tom dia semua snare. Saya tak ingat album search yang mana dia buat tu. Tu melampau tu. Dia nak kata hari ni dia nak letak semua snare. Dia pasang semua snare dia. Jadi tom-tom. Lepas tu dia tune snare tu macam bunyi tom-tom. Abang Yazid. Saya rasa tu album selepas Fenomena kot. Mungkin Rock and Roll Pie kot. Dia buat tu. Saya rasa yang antara yang pertama guna apa nama tom apa ni yang tu aluminium tu. Oktoban yang Oktoban panjang-panjang lah. Saya rasa dia yang mula dulu kan. Di Malaysia lah saya Dekat rasa. Malaysia dia mula. Betul? Saya setuju. Itulah eksperimen ni sebenarnya tak pernah berhenti lah. Gitar cuma kalau macam cikgu nak EQ nak buat bunyi kan, percaya kat telinga cikgu je kot. Tapi saya nampak sekarang ni kan, yang masa sekarang lah macam gitaris band ke apa kan. Diorang tak ada yang pada zaman 80-an dulu yang orang mencari kan. Mencari eksperimen. Walaupun dulu punya rakaman taklah apa sedap pun kan. Mungkin sekarang ni kita dah dibagi kesenangan, ada VST, multi effects, macam fractal, cocok jalan. Jadi orang tak bereksperimen lah kot. Mungkin jaranglah orang bereksperimen yang kata lagu yang macam bereksperimen macam Search dengan Wing. Saya tak nampak. Tak nampak betul. Dua band ni memang dahsyat lah. Even Ekspedisi pun untuk saya bunyi dia common je. Itu common. Biasa saya walaupun saya minat dulu, memang saya minat Ekspedisi sebab orang kata dia hampir dengan Metallica lah konon dulu lah. Yelah. Walaupun bunyi dia berat, tapi bunyi dia bunyi common. Kalau Search atau Wings ni, dia ada je yang eksperimen dia buat macam Joe ke, ada je benda yang dia buat. Tambah-tambah kit kan. Album Rock and Roll Pie.
walaupun awal-awal Fenomena pun, album Fenomena tu gitar-gitar dia dah mula eksperimen benda-benda pelik kan. Yang Sound macam album yang sebelum ni yang ada lagu Rocket tu apa? yang Lagu tu album Katrasis ni. paling bukan ni yang ada lagu Rocket. Rocket apa nama tu lagu Alamak, apa tadi? apa ke nama ni? Yang Ufuk Timur ke apa tak ingat. Yang mungkin saya Yang ada lagu Kawan tu. apa tajuk album dia? Alamak, saya pun dah lupa tajuk album dia. Ya Allah, yang tu saya dia punya lagu Kawan tu, dia punya feel gitar siapa nama tu? Ni Kid, ya Allah. Kid. Macam ni kita nak lawan tu kan. Sekarang memang tak ada. Dia Satu sekarang memanglah kalau kita tengok dia pun dah tua kan. Orang kata apa, taklah sehebat dulu. Tapi dia dulu orang pernah hebat bagi saya tu. bunyi dia orang tu kekal sampai sekarang kan. Kekal. Kekal. Dia Hillary ke. Saya pernah pergi konsert Siti Nurhaliza datang ke sini. Saya bukan tengok Siti tu. Saya tengok Hillary. Kan. Hillary tu memang, yalah kalau kita kata Hillary zaman-zaman album Langit dan Bumi, Mentari Merah Ufuk Timur punya album tu macam ni sound dia kan. Siapa yang boleh cari solo lagu apa Meniti Titi Usang. Macam tu punya solo kan. Tak terfikir. Lagi satu ni lah Left-handed lah. Of course lah. Itu kita rajanya lah. Samad punya gitar punya berat tu kan. Kita takkan boleh dapat lagi dah sekarang dah. Saya tak nampak lagi gitaris sekarang bila kata, bukanlah mengata kawan-kawan macam King Shah ke ataupun Riz, tapi sound dia orang tak seberat tu untuk rock. Tak payah tu lah. Yang lagu orang kata apa, bagi saya lah macam lagu-lagu kata apa, macam lagu-lagu yang macam orang kata apa, macam Jamal Abdillah kan. Macam tak terfikir macam tu kan main dia. Solo rock boleh masuk dalam lagu pop tu kan. Lepas tu dengan solo tu jadi macam jadi macam, trademark, jadi reference semua orang kan. Kita dengar je kita macam wow, macam tu solo dia kan. Siapa sangka macam lagu macam Sudirman dulu kan. Lagu Sudirman diselitkan dalam rock ni. Orang-orang ni yang orang memang rock ni. Lagi apa yang macam Hillary, Janji Manismu, Hillary. Rock habis tu solo tu. Lagu pop tu. Aduh. Sampai sekarang kita dengar masih, walaupun kita sebut sekarang ni kita boleh dengar bunyi sound tu, bunyi solo tu kan. Zaman sekarang tak ada dah. Ya, tak ada orang macam OP semua, tak ada lagi. Tak ada. Ya Allah, OP lagi. OP ni semua solo dia saya memang kagum betul. Macam mana lah dia boleh solo macam tu kan. Sebab macam bagi saya lah, orang macam benda orang yang tak terfikir. Macam contoh paling kuat sekali memang Kid lah, Isabella. Sampai sekarang saya pengsan kalau dengar solo tu. Termasuklah macam bukan saya nak mengata ramai kat kawan-kawan kita kan. Kita macam kata apa Rusty Blade pun. Dia orang tak boleh lawan yang kita punya apa big band dekat Malaysia ni. Satu, mungkin sound engineer dia bagus dan sound engineer rajin nak melayan kerenah. Macam kata Kid tu nak bereksperimen, sound engineer pun kata jom kita eksperimen. Buat sound yang pelik-pelik ni kan. Tapi mungkin M. Nasir juga faktor juga. Orang ni kreatif kan. M. Nasir tu sebenarnya bagi orang kata apa, kalau kita tak tahu dia sebagai rock, memang orang kata zaman dulu lah, zaman 80-an dulu kan. Apa M. Nasir buat lagu rock ni? Pelik tu. Sebab kan dia lagu-lagu dia passion lain. Tapi sebenarnya dalam search dalam Wing tu banyak lagu dia kan. Rock sangat tu. Rock sangat. Bukan apa, lagu dia Kemalayuan orang kata apa, tapi dia punya orang kata apa, arrangement lagunya memang antarabangsa lah. Apa kita panggil taste dia, dia punya selera dia tinggi kan. Taste dia tinggi. Taste dia tinggi. Itu saya orang kita sayang kata apa, benda-benda macam ni sepatutnya kita makin meningkat. Walaupun sekarang ni kata muzik mah sedap kan. Sedap, tapi dia tak rasa tak macam, bukan kita ni macam tak boleh move on, bukan. Tapi saya dah kaji tengok memang tak boleh ni lah lawan Otai lah. Originality Originality, betul. Saya setuju sangat dengan cikgu. Saya terpaksa setuju dengan cikgu benda tu. Memang sekarang kita tak ada lawan. Pasal satu, ya kita ni macam cikgu cakap, cikgu tengok YouTube, cikgu ikut apa yang YouTube ajar semua tu kan.
Ikut buku. Ikut buku tu. Saya rasa ramai juga yang macam tu. Dia terlalu terikut-ikut tu. Dia tidak bereksperimen mencuba satu yang di luar kotak punya benda kan. Saya rasa Betul lah, macam betul. Macam kid macam macam kids semua tak perlu nak guna sweet picking pun kan. tak Kita payah. sekarang sweet picking hebat sangat kan. Tak Tak payah. perlu, tapi dia punya feel dia tu kata apa. Dia Salah. band satu note tu pun dah kita pun macam wow, gempaknya kau ni kan. Apa Dan yang buat Hatta kata apa nama Edri Hashim pun tak dapat. tak. Dia Maaf cakap lah kalau memang kita bukan nak mengata kawan-kawan kan, tapi tak sampai. Tak tak sampai. sampai. Tak sampai. Itu macam itu saya berbual dengan cikgu ke saya berbual dengan siapa ada kelas lain kot. Saya berbual pasal Wings selepas tak ada Joe. No. Saya rasa hamba betul search tu. Apa Wings tu. Memang bagi saya pun hamba lah. Dia tak ada rasa. Biarpun Joe tu main tak adalah bagus katanya orang kata dia main Tak kotor adalah lah. bagus. Bagi saya taklah bagus mana, tapi dia punya feel lah. Dia punya feel dalam Wings tu, kita besar dengan mainan dia tu kan. Dan bagi saya yang sebenarnya dia monopoly note tu sebenarnya kan. Orang kata apa bagi orang kata apa benda tu tarik dia punya apa. Kita punya jiwa lah. Ya. Nak dengar. Sound dia, cara dia main. Mana ada laju sangat. Tak ada. Tak ada laju. Kalau Joe jangan cakap lah. Lagi dia rembat je. Ya, dia kata apa penting kan kata apa vibrato-nya tu. Ya Allah. Dia vibrato dia punya band betul. Kalau macam lagu pun main solo tu kadang-kadang apa si Joe ni main kan, tapi sedap juga tau dia punya rasa dia tu sampai kan. Rasa sampai. Rasa sampai itu je yang penting. Yang maaf cakap sekarang ni gitaris baik yang rock metal mana besar pun tak ada sampai tu. Tak dapat langsung diorang pukul diorang ni kan. Dia dah main siapa pun boleh main kan. Ya. Walaupun kata apa Isabella dah boleh orang main. Dulu orang tak boleh main. Sekarang dah boleh main tapi orang kata apa feel tu tak rasa sama. Tak sama macam tak yang sama. Original. Minta maaf cakap itu. Dia kata kan macam saya ngajar gitar juga, saya main gitar. Kadang-kadang saya malu orang kata kalau orang kata Alfan kau main gitar bagus. Ya Allah tak. Aku ni kecil je. tak separuh pun. Ya Allah dahsyat-dahsyat tu sama OP, Samad, Kid, Hillary ni semua agung semua ni. Gitar-gitar dewa semua ni. Mahadewa. Takkan boleh lawan lah. Saya tak nampak cara kita boleh lawan dia orang. Tapi kalau macam cikgu macam dulu kita makin minat dengan macam Ahmad Dhani semua kan. Ya saya. Dekat mana cikgu tengok dia punya ni apa nama kelebihan dia orang tu lah dengan apa Dewa ni. Dewa untuk saya Dewa tu dia berani dia satu kreativiti dia lah. Dia mencuba benda lain macam dia pakai drum loops tu. Lepas tu gitar tu dia potong-potong tak kena tempat kan. Cikgu boleh kita dah nak kencing. Silakan. Okey cikgu. Boleh teruskan cikgu. Da 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 da.